Assalamualaikum, apa khabar anak-anak? Bertemu kembali kita dalam pelajaran sains tahun 3 yang bertajuk mengukur isi padu kotak lohong. Baiklah, sekarang perhatikan gambar di bawah. Kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid? Bas ataupun van? Okey. Bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Oleh itu, isi padu bas lebih besar berbanding van. Okey, dapatkah anak-anak faham apakah yang dimaksudkan dengan isi padu? Okey, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepecah, cecair atau gas. Baiklah, sekarang kita akan lihat bagaimana isi padu diukur. Apakah unit piawai yang digunakan untuk menyukat isi padu sesuatu bahan? Isi padu diukur menggunakan alat pengukur dan dinyatakan dengan unit yang sesuai. Cuba perhatikan objek di bawah dan unitnya. Okey. Sekarang lihat gambar rajah. Okey, kamu pernah melihat simbol ini pada kotak susu. Okey, isi padu susu kotak dinyatakan dalam unit mililiter atau ditulis ml. Okey, contoh yang kedua, air. Isi padu air botol dinyatakan dalam unit liter atau ditulis L. Contoh yang ketiga, isi padu tangki air dinyatakan dalam unit meter padu atau ditulis M²3. Baiklah, sekarang kita akan cuba mengenal pasti apakah unit yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair di dalam objek di bawah. Okey, objek yang pertama, bicagari. Okey, bicagari. Apakah unit yang sesuai? Okey, mililiter ataupun simbol ml. Okey, objek yang kedua, cap air. Okey, unit yang sesuai, liter ataupun simbol L. Okey, objek yang ketiga, kolam renang. Unit yang sesuai digunakan untuk mengukur isi padu cecair, meter padu ataupun M²3. Okey, jadi berdasarkan objek di bawah, okey, semakin besar objek, maka unit yang digunakan adalah berbeza. Okey, kalau objek itu kecil, mempunyai ruang yang kecil, maka unit yang sesuai ialah mililiter. Manakala kalau objek yang besar, meter padu. Okay. Jadi cikgu harap kamu. Baiklah, sekarang kita akan lihat bagaimana untuk mengukur isi padu kotak lohong. Bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Okey, berapakah isi padu kotak lohong ini? Okey, perhatikan gambar rajah. Okey, kita ada sebuah kotak lohong yang berukuran tinggi 2 cm, panjang 2 cm, lebar 2 cm. Okey, kita boleh mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan kubus 1 cm padu ataupun kubus yang berukuran 1 cm, 1 cm panjang dan 1 cm lebar. Okey. Baik, isi padu kotak lohong tersebut bersamaan dengan jumlah kubus 1 cm padu ataupun cm²3 yang boleh memenuhi ruangnya.
Okey, perhatikan gambar rajah di sebelah. Okey, kita ada berapa kotak ataupun kubus isi kubus 1 cm padu. Okey, kita cuba bilang sama-sama. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 ni yang sebelah belakang. Okey, yang seterusnya 5, 6, 7, 8. Jadi, okey, berapakah jumlah kubus 1 cm padu yang dapat diisi ke dalam kotak lohong yang berukuran 2 cm, lebar 2 cm, panjang 2 cm tinggi? Okey. Kotak tersebut memerlukan 8 kubus 1 cm padu untuk memenuhi lohong. Maka, jumlah isi padu kotak lohong ialah 8 cm padu. Okey, jom mari uji. Mengukur isi padu kotak lohong. Okey, bahan dan alat yang diperlukan. Yang pertama, 24 kubus berukuran 1 cm padu dan 3 buah kotak lohong yang berbeza saiz. Okey, kita labelkan sebagai A, B dan C. Okey, langkah-langkah. Yang pertama, isikan kubus berukuran 1 cm padu ke dalam kotak lohong A. Yang kedua, kira setiap kubus berukuran 1 cm padu yang dimasukkan sehingga memenuhi kotak lohong. Jadi sekarang, kalau yang kamu dapat lihat berdasarkan gambar rajah ni, okey, kita hanya dapat melihat bahagian atas sahaja mempunyai 6 kubus. Okey, sedangkan yang di bawah ni kita tak nampak lah. Jadi kita bila semua, maka ada berapa kotak ataupun berapa kubus 1 cm padu. Kemudian catatkan dalam jadual A seperti gambar rajah. Okay. Berapakah bilangan kubus berukuran 1 cm padu yang digunakan? Okey, 12. Maka, okey, isi padu kotak lohong dalam sentimeter padu ialah 12 cm padu. Okey. Seterusnya, ulangi langkah 1 hingga 3 menggunakan kotak lohong B dan C. Okey, sekarang perhatikan gambar rajah B. Okey, tinggi 3 cm, panjang 2 cm, lebar 3 cm. Jadi kalau kita isikan dengan kubus yang berukuran 1 cm padu, maka kita akan dapati berapa bilangan kubus? Okey, 18. Okey, isi padu kotak lohong pula 18 cm padu. Okey, sekarang kita teruskan dengan kotak C. Okey, kotak C mempunyai ketinggian 4 cm. Okey, panjangnya 2 cm, lebar 3 cm. Jadi, kalau kita nak isikan semua ni, berapakah bilangan kubus yang berukuran 1 cm padu? Okey, kita akan dapati 24 cm padu. Okey, 24 kubus yang berukuran 1 cm padu. Manakala isi padu kotak lohong ialah 24 cm padu. Okey, jadi cikgu harap anak-anak dapat faham dengan penerangan yang cikgu telah berikan tadi. Baiklah, sekarang kita beralih kepada soalan. Okey, berdasarkan mari uji tadi, okey, kita akan jawab soalan yang pertama. Okay, kotak lohong yang manakah menggunakan paling banyak kubus 1 cm padu? Ya,
Okey, kotak C. Okey, kerana kotak C lebih besar berbanding yang lain. Okey. Kotak C memerlukan 24 kubus berukuran 1 cm padu. Okey, soalan yang kedua. Jika sebanyak 90 kubus 1 cm padu diperlukan untuk memenuhi kotak lohong, berapakah isi padu kotak lohong tersebut? Ya, 90 cm padu. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Bagaimanakah cara mengukur isi padu ruang kotak lohong? Okey, seperti mana yang telah kita bincangkan tadi. Okey, untuk mengukur isi padu ruang kotak lohong, kita menggunakan ataupun kita isi kotak lohong dengan kubus 1 cm padu sehingga memenuhi ruang. Harap kamu telah faham dengan tajuk yang kita telah bincangkan pada hari ini. Okey, jadi sekian sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dengan tajuk yang seterusnya, iaitu mengukur isi padu cecair. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.